Okay, dan bersama dengan kita iaitu saya kenalkan Encik Muhammad Azlan Ali selaku Presiden Clubhouse Begins Generation 9. Assalamualaikum Encik Azlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi difahamkan sebagai permulaan mungkin boleh kongsikanlah Clubhouse BG9 yang terdiri daripada beberapa golongan seperti golongan tersasar, golongan penganggur dan juga remaja dan ramai lagi sebenarnya. Dan siapa lagi yang turut bersama golongan ini? Sebenarnya Club BG9 ini, CHBG9 ini adalah Clubhouse. Dia terjadi daripada anak-anak muda yang babies 90s. 90s babies, ya. Ya, Jadi, babies okey. Jadi waktu kita ni hanya impian. Kita tengok generasi kita banyak yang tersasar. Jadi kita duduk di atas meja makan, cakap apa boleh kita bantu generasi kita. Okey. Jadi kita mencakap berkata-kata nak dekat dengan orang muda ni, kita perlukan dia menginvest masa dia kepada kita. Jadi itu terciptanya idea Clubhouse. Untuk kita gatherekan semua anak-anak muda yang ada kepelbagaian ni untuk duduk sekali dengan kita dan kita boleh bercerita dengan diorang apa yang patut kita bantu dan apa masalah diorang. Itu permulaannya. Okey, jadi mukadimahnya apa yang menyebabkan generasi 90-an ni pada pendapat anda tersasar? Sebab pertama sekali kita bertengok institusi kekeluargaan agak berbeza daripada dulu dan sekarang. Pertama, ibu bapa mungkin dalam keadaan kekangan ekonomi terpaksa bekerja lebih masa. Jadi anak-anak mungkin terbiar ataupun tak terpandang. Jadi kita sebagai anak muda merasakan sepatutnya ada tempat untuk anak muda boleh bercerita dengan anak muda. Dan kita boleh memberikan bantuan dari segi motivasi, idea, sama ada keusahawanan ataupun apa-apa yang kata membawa mereka kepada ke arah kebaikan. Sebab di dalam kelab kami ada satu anak muda ni, dia tersasar masa muda-muda. Dan dia telah masuk ke sekolah undergrad dan bila dia keluar dia nak dapat kerja susah. Jadi dia pun melilau macam tu dan kita pun mengatakan pada dia orang ni apa betul kita boleh buat. Dan dia cakap, abang saya sangat minat untuk meniaga air balang. Jadi dari situ kita berusahakan untuk dia meniaga air balang dan alhamdulillah sekarang dia dah ada 5 cawangan. Dan dia membantu anak-anak muda yang lain. Itu yang kita inginkan. Okey, jadi konsep yang dibawakan oleh Clubhouse ini adalah mendengar apa keperluan mereka golongan ini. Selain daripada itu, apa lagi antara perkara yang lakukan untuk menarik minat golongan ini? Sebab kita faham golongan ini biasanya bukan mudah tahu untuk mereka berkongsi apa yang mereka inginkan. Kehidupan, bagaimana sebenarnya nak bercerita masalah mereka kepada seseorang ataupun individu yang lain keluar daripada keluarga mereka. Jadi bukan mudah kan? Jadi apa pendekatan yang digunakan oleh Clubhouse sendiri? Sekarang ni untuk anak muda ni lebih rapat dengan kawan-kawan. Jadi kita nak mendekati dia, kita mendekati minat dia. Jadi setengah anak muda ni ada yang sekarang ni ada basikal lajak, ada yang berminat motosikal, ada yang minat e-game. Jadi kita raikan. Kita ajak kat sini dan kita menceritakan masa depan, apa masa depan yang diinginkan. Ke mana dia nak pergi, apa yang diperlukan. Jadi benda-benda itu kita dapat dan kita sampaikan kepada arah-arah yang betul. Maknanya kita berjumpa dengan pemimpin tempatan. Kita beritahu, inilah anak-anak muda minta untuk kata ada satu spot tempat dia bermain dan dekat situ tempat dia orang boleh belajar dan kita boleh mendengar. Itu yang paling penting sekarang sebab banyaknya kalau kita tengok anak muda ni dia melampiaskan kemarahan dia orang sebab dia memberontak. Sebab tiada tempat untuk diceritakan apa yang keinginan mereka. Betul. Jadi bila keinginan itu tidak orang kata realisasikan, akhirnya mereka memberontaklah kan. Okey, itu antara perkara yang dilakukan. Itu menarik tentang generasi 90-an ini. Mungkin perkara yang sama juga berlaku pada generasi 80-an. Tapi dalam keadaan dan situasi yang berbeza. Kerana sekarang ni kalau kita lihat teknologi itu merupakan salah satu cabaran utama untuk mendekati generasi 9 di mana ada ekstrimnya, sama ada dia terlalu dekat dengan teknologi sampai tak ada kawan, ataupun dia terlalu inginkan kesukanan yang ekstrim seperti basikal lajak dan sebagainya. Jadi ada dua ekstrim di situ. Bagaimana mendekati kedua ekstrim ini supaya boleh membawa mereka untuk mendalami kebersamaan dan mendapat manfaat daripada komuniti seperti Clubhouse yang anda sebutkan? Macam kita tahu sendiri sekarang, ada setengah e-sport telah boleh menjanakan kewangan pada mereka sendiri. Betul. Tapi kita tahu cara yang betul. Sebab internet ni tiada sepadan. Jika tak diberikan satu macam guideline, jadi anak-anak kita ni biasanya akan
tersasar. Betul. Dan macam tu juga sukan ekstrim, macam motosikal, basikal. Kita patutnya melihat dari satu sudut, diorang ada kemampuan untuk jadi sebagai seorang mekanik, seorang apa-apa yang memberikan kebaikan kepada komuniti lah. Jadi kita kata-kata kepada mereka, jangan buang kelebihan tu. Tapi arahkan pada tempat yang baik. Ya, betul. Dan sekarang ini berapa ramai yang telah pun menyertai Clubhouse? Alhamdulillah, ahli kita sekarang dah berada 500 orang, dan alhamdulillah juga dalam separuh daripada itu adalah yang berniaga. Dan setakat ni saya rasa kita banyak membincangkan isu-isu remaja lelaki. Untuk remaja wanita pula macam mana? Kita memang ada rancangkan untuk wanita, tapi buat masa sekarang lebih kepada lelaki. Sebab apa? Bagi kami, lelaki akan jadi ketua keluarga. Jika ketuanya betul, insya-Allah pengikutnya pun betul. Betul. Kapal tu kan. Nak bawa kapal tu kan. Betul. Nakoda kapal tu. Betul. Okay. Jadi anak-anak kapal tu pasti okeylah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, dan perancangan akan datanglah untuk membentuk generasi ini. Kami merancang membanyakkan lagi pendidikan, keusahawanan dan pengisian kerohanian kepada anak-anak muda yang ada di sini. Dan alhamdulillahnya baru-baru ini kami telah buat satu program bersama anak-anak muda juga, ada Kaca Dodol di Puchong. Alhamdulillah kita dapat panggil bangsa lain, seperti China, India pun boleh bersama dengan kita atas sebab anak muda. Dan di situ kita nampakkan inspirasi PM kita, keluarga Malaysia dapat dibawa. Dan keberadaan dalam satu clubhouse tu mungkin adalah juga satu keperluan. Adakah anda merancang untuk mendapat kompleks ataupun gimnasium untuk berkumpul menjalankan aktiviti-aktiviti bersama? Jika minta macam-macam kita nak minta budak-budak. Sekaranglah kena minta. Tapi kita buat dengan apa yang ada. Kalau kita meletakkan impian, kita harus ada satu step yang pertama. Betul. Jadi bila kita dah buat, insya-Allah nanti para pemimpin akan nampak. Mungkin dia akan berikan kita tempat yang lebih baik, dana dengan apa sebagainya. Dan untuk pengetahuan juga dekat sini, Perdana Menteri pun telah hadir pada program yang pertama. Dan dia pun telah memberi sumbangan untuk pembangunan kelab kami. Tentu itu permulaannya. Betul. Kita boleh lihat gerakan ini terus maju ke hadapan. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan perkongsian tentang anak muda ni kan, bagaimana nak menarik anak muda ni? Raya kat mana? Saya raya kat Puchong. Dekat ya? Dekat. Kan, dekat je kita. Saya pun di KL je. Orang jauh sikit lah. Jauh sikit. Selamat Hari Raya kita ucapkan kepada anda sisi keluarga, Cik Azlan, dan terima kasih kerana bersama kami sekali lagi. Dan kita akan berhenti berehat seketika. Dan insya-Allah kita akan kembali lagi selepas ini. Pelbagai topik menarik akan kami sajikan kepada anda selepas ini.